Okey, masih ya. Tambah ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa dan pihak pengurusan Surau Nur Bestari, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang jemaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang sangat berbahagia bagi penghuni langit dan penduduk dunia seluruhnya. Malam 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, yang mana dengan rezeki itu dapat kita hadir ke surau pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dikira sebagai amal kebaikan di sisi Allah, direzekikan kepada kita untuk menerima buku amalan kita kelak dengan tangan kanan, dan menanti kita esok di depan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, malam ni saya ingat saya ambil sebahagian daripada tajuk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ceramah maulid, kita kongsi sebahagian daripada intipati kitab yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Insya-Allah untuk akan datang kita sambung kembali kisah berkaitan dengan Nabi Adam. Antara perkara yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 911 Hijrah, maqam di Mesir. Antara kitab yang beliau tulis tajuknya Khasa'isun Nabawiyah Al-Kubra, ataupun diterjemahkan dengan maksud pengkhususan yang Allah kurniakan kepada Nabi yang tak dikurniakan kepada Nabi-Nabi yang lain. Dalam kisah berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ni saya ingat kalau sempat habis 10 lah, kalau tak sempat ambil seberapa yang sempat lah malam ini. Apa yang disusun oleh Imam As-Suyuti mengikut tertib daripada awal sampailah akhir. Kerana kalau mengikut susunan para ulama dan juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan cerita nak banding dengan kita, memang tak boleh banding lah. Nak banding dengan Nabi-Nabi yang lain pun terlalu banyak kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita manfaatkan masa pada malam ini secukupnya cerita tentang Nabi. Tujuan dia apa? Saya fikir malam ni, malam 12 Rabiul Awal, mengambil barakah malam yang penuh makna ini, cerita tentang Rasul kita. Yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab ini diceritakan ketetapan Nabi ini ataupun Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda dia jadi rasul di masa bila ketetapan itu berlaku. Dalam hadis diceritakan ketetapan itu berlaku sebelum Nabi Adam ditiupkan roh lagi. Kita telah ceritakan beberapa bulan yang lepas babak penciptaan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Daripada Allah ambil beberapa warna tanah, dihimpunkan, dibuat bentuk manusia daripada kepala sampailah kakinya. Maka prosesnya begitu sampailah akhirnya baginda Nabi Adam ditiupkan roh.
Soalan yang pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat kata, qalu ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah. Mata wajabat lakan nubuwah. Bila ketetapan yang menyatakan kamu ni merupakan bakal jadi nabi? Maka Rasulullah jawab, qal wa adamu bainar ruhi wal jasad. Nabi kata, ketetapan aku ni yang bakal diturunkan nanti akhir zaman jadi Rasul yang terakhir, ketetapan itu tertulis di sisi Allah ketika Nabi Adam dah ada jasadnya, belum lagi ditiupkan roh. Betul Nabi ni diturunkan akhir zaman, penutup para Nabi, dipanggil Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para Rasul. Tetapi ketetapan itu berlaku sebelum Nabi Adam ditiupkan roh lagi. Mana nak cerita bagaimana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketetapan jadi rasul berlaku sejak daripada awal lagi. Sebelum Nabi Adam hidup lagi telah ada ketetapan yang sedemikian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Nabi yang diceritakan oleh Imam As-Suyuti ini. Diceritakan utusan baginda ni, maknanya berkat daripada doa dari ayahandanya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kerana Allah makbulkan permintaan doa Nabi Allah Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Ayat 129 surah Al-Baqarah. Dan doa inilah sepatutnya kita wajar berterima kasih sangat-sangat kepada baginda. Dan satu daripada tanda terima kasihnya kita kepada Nabi Allah Ibrahim, nama baginda disebut setiap kali kita salat dalam tahiyat akhir. Kerana apa? Nabi Ibrahim pernah doa, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Antara doa Nabi Allah Ibrahim, wahai Tuhan, utuskan nanti bagi mereka umat akhir zaman ini, aku harap sungguh-sungguh akan diutuskan nanti seorang rasul di kalangan mereka. Nanti hujung nanti, walaupun Nabi Ibrahim dia ni nabi, dia rasul, tapi minta nanti akan ada nanti hujung nanti seorang rasul. Apa kerja rasul ini? Yatslu alaihim ayatika. Moga-moga nanti Rasul itu kelak bila lahir nanti akan ajar kepada mereka manusia itu ayat-ayat keteranganmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi itu nanti, Rasul itu nanti akan ajar tentang kitab, akan ajar tentang hikmah, ilmu dan sebagainya. Wa yuzakkihim, dan akan menyucikan mereka, bersihkan mereka jadi hamba Allah yang taat. Jadi Nabi SAW ceritakan dalam satu hadis riwayat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi, inni indallahi la khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku ni dituliskan ketetapannya sebagai penutup para nabi. Wa sa'unabbi'ukum bi ta'wili dzalik da'watu abi Ibrahim. Dan aku terangkan kepada kamu semua yang aku ada hari ni, dapat aku hari ni, berkat daripada doa ayah aku baginda Nabi Allah Ibrahim. Wa bisyaratu Isa. Dan hari ini aku ada hari ini berkat daripada berita-berita gembira yang telah disebarkan, diviralkan dulu oleh Nabi Isa. Nabi Isa ni antara kerjanya dulu jumpa kaum, dia beritahu apa? Lepas aku nanti ada seorang Nabi Rasul yang paling mulia, penutup para Nabi, aku ni Bani Israel, lepas ni akan ada Rasul sekian-sekian. Kerja Nabi Isa jumpa kaum Bani Israel, cerita je tentang Nabi ni. Kita hari ni cerita Nabi dah wafat. Bayangkan Nabi Isa cerita benda yang akan berlaku, akan ada cerita sekian-sekian. Jadi aku ni, kata Rasulullah, berada pada hari ini sebagai orang yang sangat mulia, penutup para Rasul, berkat daripada doa Nabi Allah Ibrahim dan berita-berita gembira yang telah disebarkan dahulu oleh Nabi sebelum aku, iaitu Isa alaihi wassalatu wassalam. Itu nombor 2. Nombor 3, dalam kitab Imam Suyuti juga menceritakan mulianya Rasulullah ini sehingga kan Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil perjanjian dengan semua para nabi.
Nabi ni berapa semua sekali? 124,000. Tolak Rasulullah seorang lah. 1, 2, 3, 999. Jumlahnya gitu. Allah pernah buat perjanjian. Makna perjanjian ni satu pihak Allah, satu lagi para Nabi. Perjanjian yang paling agung di antara Allah dan juga para Nabi. Apa perjanjian itu? Dua perkara yang para Rasul yang jumlahnya 123,999 mereka ni semua kena buat, setelah mana berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janjinya? Allah rakamkan perjanjian itu, surah Ali Imran 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika mana suatu ketika dahulu Allah mengambil perjanjian dengan seluruh para nabi kecuali Rasulullah. Kami telah berikan kepada, aku akan berikan kepada kamu kitab, berikan kepada kamu ilmu. Lepas daripada ni kata Allah, thumma ja'akum rasulun. Wahai para nabi sekalian, akan ada nanti seorang rasul yang akan membenarkan semua kitab yang ada pada kamu semua ni. Musaddiqul lima ma'akum. Rasulullah ni bukan bawa tiba-tiba agamanya asing, tidak. Rasulullah ini, Nabi akhir ini akan menerangkan balik, membenarkan semula apa-apa kitab yang diturunkan kepada kamu. Maka dua perkara ni kamu kena buat. La tu'minun nabihi. Wahai para nabi sekalian, kamu semua kena beriman dengan dia. Yang kedua, wala tansurunnah, dan kamu semua kena tolong nabi yang akhir ini. Nak tolong mana nabi yang belum lahir lagi, kan? Kamu kena beriman dengan nabi mana belum lahir lagi. Dua benda. Kamu semua ni kena beriman dan kena tolong, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa persoalan daripada Allah, pertanyaan daripada Allah? Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Wahai para nabi, boleh ikrar tak ni? Boleh setuju tak ni dengan apa yang aku sampaikan kepada kamu? Qalu aqrarna. Wahai Tuhan, kami berikrar. Kami akan beriman dengan nabi yang terakhir. Kami akan tolong rasul yang terakhir itu. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersaksilah dan aku bersama dengan penyaksian peristiwa perjanjian pada hari ini. Jadi kemuliaan Rasulullah ni apa? Allah pernah buat satu perjanjian kepada para nabi seluruhnya. Kamu semua kena beriman dan kamu semua kena tolong. Maka kalau itulah cerita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, so tugas kita hari ni pun sama juga. Beriman, yang kedua tolong. Adalah setiap daripada kita ni cara masing-masing, kaedah masing-masing. Yang penting kena beriman, kena tolong. Jangan sebaliknya pula, jadi manusia sebagai umat Nabi SAW, tak beriman tu mungkin ada sebahagian yang kafir lah, dan ada juga yang orang beriman tapi tak ada nak nolong Nabi SAW. Tolong dengan cara macam mana? Selawat kita lah yang kita ungkapkan. Semakin banyak kita selawat, semakin banyaklah kemuliaan yang bakal Allah anugerahkan kepada kita. Itu nombor 3. Yang keempat, Imam Suyuti nukilkan juga dalam kitabnya, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis namanya dalam kitab Taurat dan Injil. Manusianya akhir zaman dan diberikan kitab Al-Quran. Dulu dah turun dah kitab Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi dalam kitab Taurat zaman Nabi Musa, kitab Injil zaman Nabi Isa, dah tertulis perkataan yang bernama Ahmad. Nabi ada beberapa nama. Apa Allah ceritakan dalam Taurat dan juga Injil. Dan kita pun sepatutnya bangga. Bangga kenapa? Sebab cerita kita pun ada kat situ. Kitab Taurat dah tak ada dah, kitab Injil pun dah tak ada. Bila turun saja Al-Quran, mansuh yang lain-lain. Jadi kita ni rupanya Al-Quran bagi tahu kisah tentang kita ni pun ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Apa ayatnya? Ceritanya dalam Quran, Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil.
Allah ceritakan nanti akan ada orang-orang yang mengikut Rasul. Kita lah ni, Allah cerita pengikut. Nanti akan ada nanti orang-orang yang mengikut seorang Rasul dan juga seorang Nabi. Dan Nabi itu gelarannya Al-Ummi. Sebab itu ada satu selawat namanya selawat Al-Ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi, sehingga akhir. Selawat itu ikut ranking dia yang kedua paling mulia selepas selawat yang paling mulia, iaitu selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Itu selawat nombor 1. Selawat yang kedua yang mulia selawat Al-Ummi. Dia orang ni, kata Allah, mereka ni ikut Rasul yang macam ni. Dan Nabi yang mereka ikut itu telah ada namanya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kemudian kata Allah, cerita tentang apa? Dalam kitab Taurat zaman Nabi Musa, cerita pada Bani Israel. Cerita Rasulullah ni pasal apa? Nabinya ni apa cerita? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Nabi yang akhir itu nanti akan ajak orang lain buat baik dan cegah orang lain daripada buat kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi akan menghalalkan benda yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Nabi itu juga akan mengharamkan benda yang buruk, benda yang keji. Jadi bayangkan Nabi Musa alaihimus salatu wassalam nak sampaikan kitab Taurat pada pengikutnya Bani Israel. Antara cerita dalam kitab Taurat tentang Rasulullah. Nabi Isa gitu juga dapat kitab Injil pada Bani Israel. Nak cerita apa ni? Antara ceritanya Rasulullah. Jadi Allah cerita macam mana mulianya Rasulullah ni, walaupun dikurniakan Al-Quran, ada kitab sendiri ni, tapi namanya telah ada cerita dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Baik, yang kelima. Yang kelima kata Imam Suyuti, apa kelebihan Rasulullah ni? Mulia keturunan dan suci asal keluarganya. Mulia keturunan dan suci asal keluarga. Asal usulnya baik, asal usulnya mulia. Sebab itu sehingga hari ni kita belum pernah dengar mana-mana kitab ataupun bacalah sejarah Arab jahiliyah ke dulu ke sekarang ke, tak ada orang yang berani memaki hamun, mencaci, menghina keturunan Nabi. Tak ada. Dia cuma cakap Muhammad ni ahli sihir, Muhammad nak pengaruh, Muhammad ni apa. Dia cuma cerita karakter gitu je. Tapi tak ada satu orang yang berani mencerca keluarga Nabi. Sebab apa? Dia orang tahu daripada dulu lagi. Orang Arab tahu Muhammad ini lahir daripada keturunan yang baik, keluarga yang baik. Orang kenal siapa ayah dia, siapa atuk dia, siapa pakcik dia. Berapa banyak susu galuh awal daripada datuk Nabi SAW diketahui sebagai mulia keturunannya. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Wathilah bin Al-Asqa, ada dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah muliakan nama orang ni Kinanah. Siapa Kinanah ini? Daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Kan jalur keturunan Rasulullah ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampailah bin Kinanah. Kinanah ni kalau tengok dari segi tertib, apa dia punya ni, cicit kepada Nabi Allah Ismail. Turun ke bawah sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan satu keluarga yang lelaki ni namanya Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan daripada keturunan lelaki bernama Kinanah, cicit Nabi Ismail ni turun ke bawah, Allah muliakan pula satu lagi keluarga namanya Quraisy. Quraisy, keturunan Nabi. Dalam keluarga Kinanah ni Allah muliakan Quraisy. Apa makna Quraisy? Al-jam'u, menghimpun. Keluarga yang sangat jaga dari segi keturunan dia, dia akan jaga silsilah dia, keturunan itu dia jaga. Itu makna Quraisy. Allah muliakan Quraisy. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Bani Quraisy ni banyak sangat dia punya apa cabang-cabang dia. Tapi Allah muliakan dalam kelompok Bani orang Quraisy ini Bani Hashim. Dan kemudian
wastafani min Bani Hashim. Dalam banyak-banyak Bani Hashim, Allah muliakan aku. Jadi Allah muliakan aku, keturunan aku daripada Bani Hashim, kelompok daripada Quraisy, kelompok daripada Kinanah, daripada baginda Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Bayangkan Nabi ni mulianya keturunan, sampai kan ada surah namanya surah Quraisy. Quraisy ni apa? Kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji berganda, li ilafi quraisyin ilafihim. Perkataan apa? Ilaf. Ilaf makna dia apa? Hebat. Yang puji Quraisy bukan manusia, Allah puji. Mula-mula kita baca li ilafi, li ilaf. Kemudian selepas Quraisy, ilafihim. Dua kali ilaf. Ilaf. Ya, kalau dekat Mekah ada satu hotel, Funduk Ilaf. Hotel Ilaf. Adalah sejarah dia, hotel ni keturunan orang Arab dan sebagainya lah kan. Allah nak cerita, contoh ayat tu kalau kita baca, hebatnya orang Quraisy, memang hebat. Kita kalau puji orang, hebatlah dia ni, hebat lah tu. Tapi kalau ayat kita, hebatlah dia ni, memang hebat. Sampai dua kali sebut. Itu baru kita manusia puji manusia. Allah puji Quraisy, mulianya, hebatnya Quraisy, memang hebat. Jadi Nabi bangga keturunan yang mulia dan keluarganya semuanya suci bersih. Tidak ada mana-mana pihak yang boleh nak mencerca keturunan salah silah keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima disebutkan dalam kitab Imam Suyuti. Yang keenam, apa lagi tentang Rasulullah ni? Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bukan hanya pada Nabi, bukan hanya pada keluarga Nabi, tapi tempat Nabi dilahirkan juga turut dibersihkan, iaitu bumi Mekah. Mekah ni tempat orang Arab jahiliyah, patung-patung berhala yang banyak. Tapi Allah berikan isyarat awal, bumi ni, bumi Mekah ni akan ada nanti manusia, bukan manusia, makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Oleh kerana itu, makhluk ni mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat dekat Mekah ni mesti dibersihkan. Allah pelihara. Sebab itu turun suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita apa ni? Peristiwa pada tahun kelahiran Nabi, yang dipanggil tahun gajah. Kita mungkin baca kisah burung ababil lah, kemudian datang batu, akhirnya mereka tak berjaya masuk ke Mekah. Abrahah nak datang dengan tentera nak meruntuhkan Kaabah dan sebagainya. Isyarat awal Allah nak bagi tahu Mekah akan dipelihara. Kenapa dipelihara? Sebab di situ nanti bakal lahir seorang manusia yang memimpin umat sampai akhir hayat. Surah ni, surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, ulama kata dalil kepada kemuliaan Nabi dan kemuliaan tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah yang lain, apa pun yang disandarkan kepada Nabi, yang ada kaitan dengan Nabi, benda itu, perkara itu jadi mulia. Benda itu ada kait dengan Nabi je jadi mulia. Semua benda. Jadi contoh kita ambil Mekah jadi mulia sebab tempat kelahiran Rasulullah. Madinah jadi mulia tempat letaknya jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat. Ramadan jadi mulia sebab Ramadan merupakan bulan ada kaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana tempat Nabi semayang, pergilah kat mana sekalipun, tempat itu jadi mulia sebab Nabi pernah semayang. Batu jadi mulia sebab batu ni pernah Nabi pijak. Tempat ini jadi berkat, dan semualah benda. Pokoknya batunya, bangunannya, tempatnya dan sebagainya, semua itu jadi mulia sebab Nabi. Rabiul Awal jadi mulia sebab bulan kelahiran Nabi. Ada begitu hubungan dia. Kalau kita hari ni, kita terbalik pula orang zaman sekarang ni. Kita sebagai orang biasa, orang yang banyak salah silap, katalah kita kata doa, kan doa kat masjid, kan kenapa nak doa kat masjid contohnya? Doa tempat yang penuh dengan keberkatan. Kita biasa je, tapi tumpang tempat yang berkat. Pergi Mekah gitu juga,
kita akan rasa ya Allah bersyukurnya walaupun aku ni orang biasa tapi dapat doa depan Kaabah, menumpang kemuliaan Kaabah, menumpang kemuliaan tanah haram, berada di Madinah gitu juga. Ya Allah syukurnya kami dapat pijak tempat yang bumi berkat. Kita jadi baik, kita jadi dapat tempias tempat-tempat yang baik ni bila kita pergi ke sana. Kita dapat berkat bulan Ramadan, berkat baca Quran, pada kita kebaikannya. Tapi bagi Rasulullah, dia punya prinsip terbalik. Ramadan jadi mulia sebab Rasulullah, Al-Quran jadi mulia sebab Rasulullah, Mekah, Madinah jadi mulia sebab Rasulullah, Rabiul Awal jadi mulia sebab Rasulullah. Kerana itu kalau sekarang ni tuan-tuan tengok isu tak habis lagi ni cerita capal Nabi ni. Panjang cerita daripada dulu capal jadi topi lah, macam-macam lah kan. Orang tengah bahas kan ni, tengah cerita ni. So kita kena ambil prinsip betul-betul, jangan sampai kita pun terjunam sama dalam kes-kes ataupun cerita-cerita yang sedemikian. Nak letakkan apa sebenarnya prioriti kita ni, keutamaan kita ni macam mana, apa yang kita nak buat supaya akhirnya akhir zaman nanti ataupun nanti hari akhirat kita nak cari jalan macam mana agaknya agar Rasulullah akan kenal kita. Orang ramai ni, orang ramai, terlalu ramai manusia. Agak-agak dalam ramai-ramai tu, bila agaknya Nabi akan panggil kita ni? Itu yang kita fikir ni, macam mana cara ni, macam mana kita nak jadi orang yang bakal menerima syafaat Nabi SAW. Baik, itu yang keenam. Allah nak cerita bukan saja Nabi yang mulia, tapi tempat kelahiran Nabi turut mulia, dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dinukilkan lagi oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, Nabi ni sempurna kejadian. Kejadian Nabi, makna fizikal Nabi, anggota badannya sempurna, sangat sempurna. Kerana itu kita ni jadi pengikut ataupun jadi umat Nabi SAW, satu saranan yang perlu kita ambil berat, dalam rumah kita ni mesti ada sekurang-kurangnya satu kitab, sekurang-kurangnya, tentang Nabi SAW. Kalau yang terbaik, kata para ulama, mesti ada kat rumah kitab Syama'il Muhammadiyah, susunan hadis-hadis tentang Rasulullah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi, daripada cerita jasad Nabi, badan Nabi, sampailah cerita apa? Cerita tanda kenabian, cerita tentang mimpi jumpa Nabi dan sebagainya. Jadi kitab tu apa-apalah yang kita ada kat rumah ni. Sebab tu orang dulu-dulu kita tengok kan, tok nenek kita kat rumah, buku apa yang ada? Berzanji, kan? Buku berzanji mesti ada. RM3.75 jawatan agama jual, kan? RM3.75. Ada satu kitab paling kurang berzanji. Kisah Rasulullah, hadisnya mungkin panjang lah, tapi sekurang-kurangnya ada berzanji ni, cerita tentang Rasulullah dalam bentuk nazam, qasidah, selawat dan sebagainya. Kerana itu dalam kitab Imam Suyuti ni ceritakan, kita ambil contoh cerita tentang mata Nabi. Mata Nabi macam mana? Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satu hari Nabi bersabda, hal tarawna qiblati hahuna, kamu nampak tak kiblat tempat aku sembahyang ni kat sini? Nabi jadi imam, kat belakang makmum para sahabat. Tiba-tiba Nabi tanya, kamu semua nampak tak mana kiblat aku kat sini? Kalau imam tanya, makmum kat belakang, mesti orang tahu, ya Rasulullah ngadap sini lah. Makna imam ngadap mana kiblat dia. Kamu nampak tak kiblat aku ni? Ya. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak akan tertutup ataupun tidak tersembunyi pada mata aku khusyuk kamu dalam sembahyang ketika sembahyang jadi makmum. Kenapa kata Nabi? Sebab aku boleh nampak kamu rukuk kat belakang. Aku jadi imam ni, tapi aku walaupun tengok depan, kiblat aku sini, mata aku ngadap depan, kadar sembahyang kamu kat belakang, macam mana kamu rukuk, khusyuk tak khusyuk, aku tahu. Aku tahu. Inni la arakum min wara'i zahri, sesungguhnya aku boleh melihat daripada belakang aku. Maknanya tengok depan, boleh nampak kat belakang. Aku boleh nampak. Nabi nak cerita apa dalam hadis ni? Dalam Sahih Bukhari ni cerita apa? Nabi pesan sembahyang kena khusyuk. Sebab siapa yang tahu khusyuk, aku jadi imam ni boleh tahu.
Aku boleh tahu cara kamu sembahyang sempurna tak sempurna, rukuk dan sebagainya, khusyuk tak khusyuk aku tahu. Jadi bayangkan keadaan para sahabat solat yang diimamkan oleh Nabi SAW. Hari ni kalau ada yang jadi imam kan, kita manalah tahu, nampaklah ada orang kat belakang berapa orang, 20 orang, 30 orang dan sebagainya. Tapi manalah imam hari ni boleh tahu, jumpa awak sembahyang tadi nampak tak khusyuk, mana pula imam boleh tahu, yang pelik je kan. Tapi berlaku begitu pada Nabi. Aku boleh tahu kadar khusyuk kamu sebab aku tengok depan, Allah berikan kelebihan boleh nampak belakang. Satu penglihatan yang istimewa. Benda ni pelik ke? Tak pelik, sebab benda ni kelebihan, mukjizat yang Allah kurniakan kepada Habibullah, orang yang paling Allah sayang. Walaupun Nabi manusia biasa, tapi ada kelebihan-kelebihan lain yang tak ada pada orang lain pada waktu itu. Baik, itu yang ketujuh, cerita kesempurnaan kejadian, mata Nabi dan sebagainya. Baik, yang ke-8, Imam Suyuti kata, Nabi SAW ini antara kelebihannya bukan sekadar disebut namanya dalam Quran, tapi turut disebut anggota badannya. Apa contoh anggota badan Nabi yang disebut? Dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. 3 ayat pertama surah Alam Nashrah. Ayat pertama cerita tentang dada Nabi, yang kedua, ayat kedua, bahu Nabi, yang ketiga, belakang Nabi. Sadrak, wizrak, zahrak. Baca surah Alam Nashrah ni, kita kena baca dengan cermat, tengok apa cerita surah ni kan. Surah ni cerita apa? Jadi proses itu yang namanya tadabbur. Kita dah baca surah ni selalu yang dipanggil sebagai surah-surah lazim, tapi kita tengok ni kan, kenapa Allah boleh sebut dada Nabi? Bukankah kami telah terangkan dada kamu ya Rasulullah, dan kami beban yang dipikul bahumu ya Rasulullah, alladhi anqadha zahrak, yang selama ni dipikul dekat belakangmu ya Rasulullah. Jadi kata para ulama tafsir, Nabi ni bukan sekadar disebut namanya, tapi anggota badan Nabi turut tersenarai dalam kalimah-kalimah dalam Quran. Kerana itu kemuliaan Rasulullah ni, kalau kata mulia, bahagian mana? Mulia Nabi ni kat mana mulia? Dekat bahagian mana ataupun masa bila mulia Nabi ni? Kalau kita hari ni sebagai orang biasa kan, manusia biasa lah ni, orang kata si A ni mulia, kita kata kerana akhlak dia, kerana ilmu dia, kerana percakapan dia. Adalah kita sebab mulia tu apa sebab? Masa bila dia ni sangat baik dan sebagainya lah. Tapi dalam Quran, bila Allah ungkapkan dalam surah Al-Hijri, Allah bersumpah. Allah sumpah dengan apa? Allah boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk ciptaannya, dan antara yang Allah sumpah ialah umur Nabi. Demi umurmu wahai Muhammad. Apa Allah sebut? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ada tentang cerita kaum-kaum yang terdahulu, ceritakan kaum ni musibah dia sekian, kaum ini dia punya azab sekian. Tapi cerita itu bermula dengan la'amruka, demi umurmu. Allah bersumpah dengan makhluk, dan tujuan Allah sumpah tu untuk apa? Nak beritahu benda ni benda yang besar, benda yang hebat. Kenapa sumpah dengan umur Nabi? Sebab keseluruhan umur Nabi mulia. Kita tak kata Nabi ni mulia mula umur 30, mula umur 40 kot. Tak, seumur hidup. Demi umurmu wahai Rasulullah. Jadi Rasul umur 40, tapi masa umur 10 tahun, masa umur 2 tahun, masa baru lahir, maknanya daripada lahir sampailah akhir hayat. Demi umurmu wahai Muhammad. Jadi tak ada satu sisi pun yang tak termasuk dalam bab kemuliaan Nabi SAW. Jadi surah Alam Nashrah ni kan, surah yang jadi amalan kita untuk nak apa? Doa terang hati. Digosok dadanya, digosok bahu kalau doakan untuk anak kan. Setiap ayat tu gosok dada anaknya, mudah-mudahan terang hati. Kemudian kalau ada masalah, ayat kedua kita sapu bahunya. Kemudian kat belakangnya pula adalah kaedahnya bertepatan dengan makna setiap ayat dalam surah Alam Nashrah.
Jadi cerita ni apa? Allah ceritakan bahagian anggota tubuh badan Nabi yang mulia, turut disebut namanya dalam Al-Quran. Baik, yang ke-9, Imam Suyuti cerita pula, Nabi ni ada pendengaran yang sangat khusus. Kita dengar, tapi Nabi ni mendengar. Mendengar Nabi ni macam mana? Kita ambil satu kisah dalam satu hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ada dalam Sunan Tirmizi. Abu Dzar ini antara orang yang terawal peluk Islam. Nabi banyak sejarah dengan Abu Dzar ni. Hidupnya pelik, matinya pun pelik. Kisah dia panjang Abu Dzar ni. Hadis ni Nabi cerita apa? Tengok maksud pendengaran Nabi ni. Kata Rasulullah, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Sahabatku sekalian, sesungguhnya aku melihat apa yang kau tak lihat. Aku nampak benda yang kau tak nampak. Dan aku boleh dengar benda yang kamu tak boleh dengar. Attat as-sama'u wa haqqa laha anta itta. Nabi sambung. Kata Nabi SAW, aku boleh dengar langit bersuara. Antara yang Nabi cerita pada para sahabat ni, yang kata aku boleh dengar benda yang kau tak boleh dengar, aku dengar langit bersuara. Dan memang layaklah dia nak bersuara. Suara langit ini bukan cerita petir guruh, itu lain. Itu suara guruh ataupun petir nak hujan. Yang ni langit bersuara. Macam mana suara langit? Kita tak usah cerita suara langit, pintu langit pun tak nampak. Langit ada pintu ni. Pintu langit pertama, pintu langit kedua. Pintunya mana? Langit ni luas ni kan. Mana pintu langit? Takkan pintu macam rumah kita je untuk masuk seorang dua je. Ustaz Mahathir Haji Jul kata apa? Langit ni ada pintu, pintunya besar. Sebab tu kita baca kan, waktu doa, kenapa doa ni mustajab? Sebab kita doa waktu pintu langit terbuka. Mana pintunya? Kita tak nampak. Sebab terlalu banyaknya dosa kita pada hari ini terhijab daripada pandangan kita. Baik. Jadi kata Nabi, aku dengar langit bersuara, dan memang selayaknya lah, memang hak dia nak bersuara. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malak wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Nabi terangkan macam ni. Kenapa langit bersuara? Kata Rasulullah, ruang ke atas kita ni, kat langit ni, tak ada satu tempat pun yang melebihi saiz 4 jari. 4 jari macam ni lah kot. Dalam ruang yang cukup luas ni, antara bumi langit ni, tak ada satu ruang yang lebih besar daripada 4 jari. Maknanya maksimum ni lah saiz dia. Melainkan di situ ada malaikat sujud kepada Allah. Maknanya sujud, semua sujud. Rapatnya malaikat sujud menyembah Allah ni, sajidan lillahi sajidan. Maknanya paling renggang pun saiznya 4 jari. Penuh dekat ruangan kat langit ni. Kita tak nampak. Langit bersuara. Sebab itu berapa banyak ayat dalam Al-Quran Allah bersumpah, was-sama'i dzatil buruj. Lagi kita baca apa? Was-sama'i wat-tariq. Demi langit, demi langit, demi langit. Ada suara. Nabi dengar. Bukan setakat Nabi dengar, Nabi sendiri pernah lalu langit 1 sampailah langit yang ke-7 ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Kalaulah kamu semua tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wal bakaitum katsiran. Kalau engkau tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan sedikit ketawanya dan banyak nangisnya. Jadi Nabi ceritakan. Nak cerita poin dalam hadis ni apa? Pendengaran Nabi amat-amat istimewa, sampaikan langit bersuara pun ada dalam pengetahuan baginda Nabi SAW. Baik, kemudian yang ke-10 dinukilkan oleh Imam Suyuti. Nabi SAW seorang manusia yang banyak namanya. Banyak nama. Dan bagi orang Arab, sejarah orang Arab, orang yang banyak nama ataupun bendanya satu tapi namanya banyak, menunjukkan kelebihan, menunjukkan kemuliaan. Jadi begitulah Nabi SAW, bukan sekadar namanya Muhammad, tapi ada nama-nama yang lain.
Kita berhenti sekejap untuk laluan azan. Kita sambung nanti, sambungan daripada kisah yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti nanti insya-Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف ولا بيد العالية رفيعا وبعث مقام محمود الذي وعده Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita sambung sekali lagi berkaitan dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dalam kitab Al-Khasa'isun Nabawiyah Al-Kubra yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Kita masuk tadi yang ke-10. Apa kelebihan Nabi ini? Banyak namanya dan itu sebahagian daripada tanda kemuliaan baginda. Orang Arab ni tuan-tuan sekalian, dia kalau benda ni benda yang hebat, kalau benda lah, dia akan namanya banyak. Antara benda yang paling banyak nama dalam bahasa Arab, unta. Unta dia berapa nama? 360 nama. Bukan unta tu aja.
Ada spesifik dia, unta yang kecil macam mana, apa nama dia, unta yang gigi baru tumbuh 2 batang, apa nama dia, sampai 300 nama. Lagi yang banyak nama pedang. Pedang macam-macam bentuk pedang. Dia ada satu perkataan aja. Kemudian lagi apa, korma. Itu juga ada banyak dia punya nama dia. Jadi itu baru benda yang biasa-biasa. Apatah lagi yang kita cerita ni ialah penghulu bagi segala manusia, penghulu para rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau kita buka dalam hadis riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asmaun, sesungguhnya kata Rasulullah, bagi aku ini ada beberapa nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Nabi cuma sebut 5. Aku ada 5 nama. Satu, Muhammad, yang terpuji. Yang terpuji. Kenapa yang terpuji? Sebab ramai manusia dan makhluk-makhluk yang lain memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ana Ahmad, dan aku namanya juga Ahmad. Kalau Muhammad yang terpuji, yang dipuji, Ahmad mana dia apa? Yang paling banyak memuji. Nabi ceritakan apa? Tidak ada insan yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala lebih daripada aku. Jadi Rasulullah ni yang paling banyak memuji Allah, dan itulah juga Nabi lah juga makhluk yang dipuji. Insan yang dipuji oleh malaikat, oleh manusia, jin dan sebagainya. Muhammad, yang kedua Ahmad. Wa anal mahi, dan aku ni juga dengan gelaran aku al-mahi, memadam. Memadam apa ni? Alladhi yamhullahu bi al-kufra, dengan sebab hadirnya aku dekat dunia ini memadam ataupun menghapus kekufuran. Segala macam penyembahan berhala, manusia cari Tuhan selain daripada Allah, satu demi satu Nabi hilangkan, yang akhirnya mereka kembali kepada agama tauhid. Yang keempat, Nabi kata nama aku Al-Hashir, yang mula-mula sekali dibangkitkan di hari kiamat. Alladhi yuhsyarun nasa ala qadami, yang mana nanti semua manusia akan bangkit setelah aku dibangkitkan. Insan pertama bangkit Rasulullah. Nabi cerita dalam hadis yang lain, sebelah kanan aku nanti di hari akhirat Sayyidina Abu Bakar, dan sebelah kiri Sayyidina Umar. Hari ini makamnya, kalau daripada depan makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nanti bangkit ke padang mahsyar, ada tulis dalam kitab Al-Qurtubi. Nabi kata aku dibangkitkan, tak tahu lama lepas tu, sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, sebelah kiri Rasulullah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maknanya di dunia mereka bersama, dalam dikebumikan pun mereka bersama, dibangkitkan ke padang mahsyar pun bersama. Itulah dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan nama Nabi yang kelima, wa anal aqib, dan aku merupakan Nabi penutup. Tak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam tempoh masa berapa lama? 500 tahun zaman Nabi Isa. Nabi Isa dah wafat, selang 500 tahun lahir Rasulullah. Jadi daripada Rasulullah wafat sampai sekarang ni 1400 tahun lebih, tak ada Nabi lagi dah. Yang ada cuma mukjizat yang teragung, iaitu Al-Quran, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk seluruh umatnya sampailah hari kiamat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat ambil 10 perkara yang dibahaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya menceritakan kemuliaan Nabi SAW. Nanti lepas ni tuan-tuan hadir, tak kira lah ceramah ke kuliah maulid lagi dan sebagainya, tambah lagi. Kerana apa? Sebab semua majlis yang membesarkan Allah dan mengingati Nabi SAW, kita sangat yakin yang kita buat hari ini maklumatnya akan sampai kepada baginda Nabi SAW. Selawatnya, majlis dan lain-lain. Sebab sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kalau hari ini kami memuji kamu, kamu dengar. Habis nanti lepas kamu wafat, macam mana kalau kami buat kebaikan, selawat dan sebagainya, sampai pengetahuan kamu ke? Kata Nabi, iya. Di sisi kami nanti aku ada malaikat, yang mana malaikat itu akan beritahu kepada aku sipulan bin sipulan selawat, sipulan bin sipulan mendoakan dan sebagainya.
Jadi semua kebaikan itu akan sampai dalam pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allah golongkan kita dalam kumpulan hamba-hambanya yang terus istiqamah, perbanyakkan selawat. Tak kira lah selawat apa pun yang kita hafal, yang penting istiqamahnya ada. Selawat kamilah ada, selawat fatih ada, selawat tafrijiyah, selawat nur, berapa ribu jenis selawat. Mudah-mudahan itu semua sebagai satu alat wasilah kunci kebahagiaan kita. Lagi banyak kita selawat, mudah-mudahan hidup kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat kita kongsikan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tutup kuliah kita pada malam ni, kita baca doa sikit lah. Kita doa untuk keselamatan. Ada satu hajat ni daripada pengurusi kita, Tuan Haji Syahri bin Hamada dan juga isterinya Puan Hajah Zainab binti Kamar. Hari ini ulang tahun perkahwinan, anniversary yang ke-26 ni, betul Syahri, yang ke-26.